Good morning, assalamualaikum. What is up, guys? Welcome back ke channel Yusuf Sembang Kari. Uh, dah, dah, aku nak cakap dah lama aku tak ingat bila kali terakhir aku excited macam ni untuk Arsenal. Tapi aku rasa nak cakap apa nak tukar. Tak pernah, right? Tak pernah lagi aku rasa. Sebab zaman-zaman Arsenal meroket tu, masa tu aku rasa aku pun tak nak berfikir secara lurus lagi lah. Time tu umur aku berapa. So bila dapat tengok benda depan mata, rasa macam tak percaya ke. Rasa macam it's about time lah. Aku rasa ni, this is one of the main reason kita kena trust the system, trust the process. Jangan terlalu rushing tukar goalkeeper, manager menaikkan nampak macam betul-betul macam tak ada masa depan ke apa. But aku tahu akan ada yang cakap so jadi tak payah semangat sangat awal lagi bagai. Memang betul, aku tak nafikan benda tu. But maksud aku, apa yang aku cuba sampaikan, bila kau percaya sabar, lepas tu kau tunggu jap, tengok cukup percaya manager tu punya sistem. Kau tahu apa yang dia cuba buat, apa yang dia cuba nak buang dari segi mentality dalam team, dari segi play toxic bagai. And kau tahu benda tu betul tapi result tak sampai tau. So macam membuatkan kau kadang-kadang was-was dengan decision yang manager buat lah. So bila jadi macam ni, so macam aku tak tahu, aku speechless. Aku rasa macam kepercayaan yang diberi ni memberi hasil lah, right? So kita sembang bahasa game lah. Aku just nak cakap satu player ni yang mana aku rasa probably, mungkin so far yang aku punya game yang aku tengok probably the best performance so far, iaitu Granit Xhaka, guys. First half aku cakap kau, probably one of the best Granit Xhaka performance yang aku boleh cakap. Dia macam faultless tau. Dia macam tak ada kesilapan. Macam setiap passing yang dia buat macam ada intent dan tak ada rash decisions, fall play yang dia suka buat tu. And aku tahu tu pun one of the main reason is sebab dia main role yang baru since like aku rasa macam 6-5 bulan lepas baru dia start betul-betul role as number 8 ni kita nampak. And benefit dia lah sebab dia punya mentality memang ganas. Kau tahu leadership, siapa yang tengok dokumentari hari tu Arsenal pun tahu. And sesuai lah, so skoranya tak adalah dia akan concede penalty, semua membuatkan kita lagi benci dia. And kita tahu sebenarnya patutnya dah lama dah dia digunakan dekat position yang macam ni. Cuma ni tak digunakan sebab tak ada orang yang boleh main dekat part CDM untuk Arsenal. So terpaksa guna dia ni sebab dengan physicality dia, dengan leadership skills dia, rasakan kita boleh gunakan dia. Padahal kat Switzerland kita nampak apa function dia. Kita nampak kebanyakan function dia adalah dekat position yang dia tengah main sekarang lah. Alright, sebab tu bila main kat Switzerland je sentiasa perform. Kat Euro hari tu bukan main meroket lagi kan. Kita masuk Arsenal je hauk balik. Alright, so aku macam seronok ah. And one of the main thing yang aku nak point out pasal Arsenal season ni so far lah, macam last game Fulham baru ni, macam paling kita boleh nampak, yang paling kita boleh obviously tunjuk is that akhirnya mentality dah jadi almost, ataupun mungkin belum, tapi macam dah nampak macam ada ciri-ciri mentality monster tu dah start ada tu, guys. Sebab dulu kalau game Arsenal kena kejar pada belakang, selalu memang dah terciduk dah man kalau orang Fulham man. And game ni pula beza dia apa, and Fulham tu kita nampak dia ada mampu buat benda tu. And game ni pula kita nampak walaupun kita dah concede and equalize, bukannya daripada belakang, tapi macam kita control the game lah. Last Aston Villa score against the run of play yang tak achieve kan, tapi bukannya akan macam give up and tak ada rasa semangat untuk fight back. Tak, beberapa minit je guys diperlukan memang terus dapat equalize. And aku rasa kan, aku tak pernah nampak fans dalam stadium macam ni. Walaupun aku tak ada kat stadium tu, tapi aku macam dapat rasa environment tu daripada dalam TV pun dapat rasa siap. Nampak togetherness tu. Lepas concede tak ada langsung fan yang macam senyap. Kan selalu kadang-kadang kalau team yang kita lawan tu score, selalunya fans kadang-kadang akan senyap, akan macam terus down sebab tak dah macam, lagi-lagi kalau Arsenal yang dulu lah, siapa yang tahu tu tahu lah, terus macam tak bersemangat. Tapi nampak so far lepas jadi macam tu, memang fans memang tak doubt langsung yang kita akan dapat kemenangan tu. Sebab memang patut first half tu dah settle, dah kill the game. Bak kata Arteta dalam press conference lepas game, dia cakap memang patutnya first half dah kill the game at least 3-0. So memang banyak lagi improvement yang perlu dia buat. Ni lawan Aston Villa ni, tim yang dah kalah 3 kali sebelum lawan Arsenal dalam league season ni. Belum berhadapan dengan next game lagi MU, yang mana makin hari defense diorang makin solid. Ten Hag pun dah makin organize defense, makin meroket. Tu yang buatkan agak merunsingkan tu. Tapi lawan tim Aston Villa ni tak boleh nak kill the game. Banyak gila chance. Saka miss open goal. Lepas tu Jesus pun ada satu chance yang memang Jesus tak apa, kita sembang pasal dia ni lagi. Lepas tu Martinelli punya teknik shoot daripada luar kotak tu mat, tu kalau goal tu probably one of the goal of the season tu mat. Teknik tu guys, volley mat, lawa gila, memang sayang lah tak masuk.
And slowly nampak dah Arsenal control the game for the first half tu, nampak diorang sesuai sikit with the play. Maksudnya kalau sebelum ni kita rasa macam game Fulham tu macam pergi tu nampak sikit dah macam terkejut untuk main dengan wing back punya style dekat belah kiri dengan Kieran Tierney sebab terbiasa dengan Zinchenko. And nampak makin selesa dengan style wing back. Walaupun sebab Zinchenko still tak ada, sebab memang patut diorang terbiasa pun. Aku tak terkejut pun dia ambil masa yang sekejap je untuk terus terbiasa, sebab sebelum ni memang sentiasa main dengan style wing back pun dengan Tierney kan. Alright, so sembang pasal Ramsdale pula, aku rasa dia ni second goal tu goal yang shout out kat Douglas Luiz punya goal corner memang lawa mate. Tapi memang orang boleh argue Watkins apa tu cakap referee tak adil lah bagi gol, padahal macam foul ke apa. Tapi aku rasa disebabkan Ramsey je lagi besar, patutnya at least boleh lah kot beat Watkins daripada kena tahan macam tu. Tapi sebab tengok memang nampak dia complain kat referee, tapi aku rasa macam kalau dia betul-betul bengang mesti dia complain lagi teruk. And dia pun macam redor je, memang dia complain tapi dia macam redor. So macam dia tahulah kalau referee tak bagi pun memang dia tahu memang kadang-kadang macam susah sikit. And kalau setakat tu kalau dia bagi apa foul pun kira soft lah sangat-sangat lah. So aku rasa Ramsey muka pun redor pasrah. Untuk Ben White defense semua function Saliba, Gabriel. Aku tak tahu berapa lama dia main tanpa injury, dan aku harap lama lah, sebab dia punya partnership ni makin lama makin solid tu. Serius. Ada satu times tu yang Gabriel pun almost score dalam first half, yang Saliba kalau goal tu Saliba assist, Gabriel score. Aku bayang tak tu center back mat. Tierney pun function. Okay, kita nak sembang pasal benda yang paling obvious, iaitu Lokonga. Selama ni kita akan rasa bukan kita je lah, semua fans Arsenal aku rasa macam memang cakap Arsenal nak midfielder. Aku pun nak cakap dengan korang aku nak Tielemans kan. But bila parti yang memang akan digunakan dekat loan CDM, bila in possession semua akan naik parti je yang akan hold the position. So bila parti injured semua akan terciduk. Yang nampak kesilapan besar yang last season towards yang kalah betul-betul tu sebab apa? Mikel kan muda lagi, banyak buat keputusan yang tanpa experience sangat, and nampak kesalahan tu. So far apa yang kesalahan tu is that dia bagi Lokonga main, lepas tu baru dia bagi Elneny main. So basically Lokonga second choice, Elneny third choice. Tapi season ni apa yang dia buat, party injured, Elneny second choice, Elneny injured, third choice Lokonga. Logik lah, sebab Elneny lagi banyak experience. Walaupun kalau aku tengok game lawan Fulham ni, yang game ni Lokonga bagi aku game ni memang meroket gila dari segi passing range dia punya composure. Aku rasa ni yang paling betul sebenarnya keputusan. Sebab apa guys? Sebab kalau fikir Elneny ni dia ada banyak experience. So bila dia yang diberikan dia dipilih untuk jadi second choice, dia akan lift up pressure dekat Lokonga tau. So kalau Lokonga muda ni memang datang pada Anderlecht, bukannya league yang terlalu susah dalam dunia ni pun. So senang tau untuk budak-budak ni kena pressure dan kepala otak tau. Bukan senang 21, 20, 22 dah kena main untuk CDM, untuk Arsenal first 11. Tapi disebabkan Elneny yang jadi second choice, so mamanya aku rasa dia tak rasa pressure sangat. Dia tak rasa macam dia perlu perform every single game ke apa. Sebab tu nampak aku rasa relax je. Composure pun memang macam korang aku akan setuju aku, passing range memang on point, composure on point. Tu memang tak boleh sembang. So aku tak rasa, aku macam tengok press conference lepas game, dia akan cakap memang mungkin cari defect midfielder sebab injuries banyak. Tapi aku tak rasa dia akan sign juga, sebab dia ada cakap sebelum tu Xhaka pun boleh main position 2 kan. So macam dia actually ada macam 4 player yang boleh main position 2, and tak terkejut pun sebab kalau bawa turun Xhaka, position Xhaka, Fabio Vieira boleh main. So macam aku tak rasa diorang akan sign lah. Tapi aku nak sangat-sangat diorang sign, sebab kalau tak sign ni, kalau sign macam memuatkan top 2 macam nampak macam makin logik lah. Walaupun susah agak sebab game panjang lagi, tapi tak adalah mustahil. Tapi kalau tak sign susah lah bagi aku. Top 4 still logik, tapi top 2 susah kalau tak sign midfielder. And Xhaka macam aku cakap dia meroket. Odegaard nampak macam nak inject, harap tak inject lah. Tapi sebab kalau lawan tim-tim susah, kita perlukan Odegaard untuk unlock the defense. Nak mengharapkan Smith Rowe, creativity dia tak sama. Tapi maybe kalau ada Fabio Vieira sesuai sikit untuk unlock, tapi dia tak ada experience lagi Premier League tu pun nak letak pressure kat dia pun aku rasa bukan keputusan yang bijak lah. And Saka memang ada blank beberapa game ni, tak function sangat. Tapi untuk second goal dia yang contribute juga, and walaupun dia tak score dan assist, tapi dia still contribute play. Setiap kali Arsenal attack aku tengok memang Aston Villa nampak macam takut siang. Memang macam cara Arsenal defense tu. Dulu kalau tim lawan Arsenal dia orang direct gila wingers, Arsenal makin defense zaman-zaman Mustafi, Kolasinac semua. Tapi sekarang ni ada berlawanan. Arsenal attack semua defense, Villa memang dah nak terkencing. Aku tengok semua masuk ke defense kan. Walaupun gol Jesus macam biasa je, tapi still aku rasa dia layak dapat gol lagi sebelum tu. So kira gol ni kira compliment lah dia punya performance kan. Kita akan tengok macam next game ni. Aku rasa game ni next paling susah so far. Orang punya biggest complain untuk Arsenal adalah sebab Arsenal
main team yang biasa-biasa dulu kan. Tapi tak apa lah, sebab at the end of the day, kalau kau nak dapat top 4, kau bukannya kena beat top 6 je. Kau kena beat team yang outside of top 6 consistently. So kalau kau dah berjaya, so walaupun kau terciduk kat top 6, sekurang-kurangnya kau ada points untuk selamatkan kau lah. But itu bukan alasan untuk tak perform dalam top 6. Alright, we move guys. COYG, sekarang ni kau still confident tak Arsenal akan dapat top 3 walaupun tak semi midfielder? Cukup komen.